Assalamualaikum. Okey, kita sambung topik kita yang seterusnya ni iaitu indeks sifar. Okey, untuk indeks sifar ni kita ada A kuasa kosong. Kuasa kosong tu lah yang kita kata indeks sifar. Okey, dia akan jadi sama dengan 1. Kalau kita ada A kuasa 1, dia akan jadi A sahaja kan. Contohnya kita ada 3 kuasa 1, so kita akan dapat nilai dia 3. Tapi kalau kita ada, contohnya kita ada 4 kuasa kosong. Okey, kuasa kosong nilai dia bila kita tekan kalkulator pun akan dapat 1. Okey, contoh lain cikgu bagi 100 kuasa kosong. 1 juga jawapan dia. Okey, kita ada 253 kuasa kosong. 1 juga jawapan dia. Apa-apa nombor pun kalau kuasa kosong mesti 1. Okey? Apa-apa nombor ataupun apa-apa huruf lah kalau dalam algebra. Okey, contoh kita ada huruf L ataupun pun boleh ubah L, P, okey, kuasa kosong, P kuasa kosong, Q kuasa kosong. Nilai ni 1. Nilai dia 1. Okey, jadi boleh tak kalau kosong, kuasa kosong? Kalau tekan kalkulator dapat apa? Tak boleh sebenarnya kan? Tak boleh. Maksudnya asas dia tu mesti satu nombor selain daripada kosong. Ataupun kalau tak guna nombor, kita boleh guna huruf kalau dalam konteks algebra. Okay, so A tu asas tu tak boleh kosong. Okay, asas tu mesti nombor selain daripada kosong ataupun boleh jadi huruf. Okay, kalau kita buat juga kosong, dia akan jadi math error lah. Maksudnya dia tak boleh nak kira. Okay. Kalau kita ada A kuasa 2, A kuasa 4, kan? Ni yang kita pernah belajar sebelum ni lah kan. Okay, perasan tak? Kuasa dia ataupun indeks dia tu, okay, 2, 4, 3 tu, semuanya adalah nombor positif. Okay, jadi macam mana pula kalau kuasa dia tu, indeks dia negatif? Nombor negatif. Jadi ni yang kita nak belajar dalam hukum yang seterusnya iaitu indeks negatif. Okay, kita ada A kuasa negatif 2. Kita akan dapat macam mana? Dia akan jadi sama dengan A kuasa 2. Okay. Tetapi 1 per A kuasa 2. Okay. Jadi kita boleh tengoklah daripada indeks yang negatif, kita boleh tukar kepada indeks yang positif. Cuma bentuk dia dah jadi lain. Dia dah jadi pecahan kan? 1 per A kuasa 2. Jadi kalau A kuasa kosong pula, boleh? Tak boleh juga. Yang ni math error jugalah kan kalau kita tekan kalkulator sebab dia memang tak boleh diwujudkan. Jadi sama juga untuk kes A kuasa negatif N, maksudnya negatif apa-apa indeks lah. Tapi dia negatif. Okay, kita boleh tulis A per A kuasa N tapi A tak boleh kosong. Okay, yang ni kena ingat lah. Okay, kita pergi ke contoh. Dekat sini contoh ni dia suruh kita permudahkan. Soalan 1 kita ada semua asas sama. Okey, dia ada darab dan juga bahagi. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4. Lepas tu bahagi dengan 3 kuasa 5. Ingat lagi yang kita pernah belajar, kalau kita ada A kuasa M darab A kuasa N, maka kuasa dia tu kita tambahkan. Okey, kalau kita ada bahagi, okey, asas dia sama, jadi kuasa dia tu kita tolakkan. Okey, keyword yang penting kat sini adalah asas yang sama. Jadi, kita untuk soalan ni kita boleh buat 3 kuasa 2 tambah 4 tolak 5. Okey, bila kita kira 2 tambah 4 tolak 5, kita akan dapat negatif 2. Jadi 3 kuasa negatif 2 kita boleh tukarkan kepada bentuk 1 per 3 kuasa 2.
Contoh yang kedua ni kita ada dalam bentuk pecahan, tapi jangan risau, kita boleh buat perlahan-perlahan. Okey, cikgu nak ingatkan dekat sini nama dia adalah pengangka. Bahagian atas kan, bawah ni kita panggil penyebut. Supaya nanti kita mudahlah bila kita nak explain ni. Okey. Jadi untuk soalan ni kita ada kurungan dekat sini. Okey, 4xy kuasa 2 kurungan kuasa 2. Okey. Jadi yang ni kita bolehkan darab kan? Okey, boleh darab dia punya kuasa. Okey, setiap satu tu kena darab dengan kuasa kat dalam. Okey, 4 tu ada kuasa 1, x tu ada kuasa 1. Jadi kita akan dapat, kita buat sikit-sikit. Okey, 4 kuasa 2, x kuasa 2, y kuasa 4. Okey, seterusnya darab x kuasa 5, y tu tak ada apa-apalah. Jadi kita boleh salin je semula. Yang penyebutnya pun sama juga. Kita kena darabkan kuasa dekat luar darab dengan kuasa dekat dalam. So 2 kuasa 5 lah kita dapat. X kuasa 15, y kuasa 5. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah dapat macam ni, untuk yang nombor ni, nombor yang ada kuasa, kita boleh nilaikan dia lah. Okey, 4 kuasa 2 tu kita dapat 16. Kemudian 2 kuasa 5 kita dapat 32 kan. Okey, 32. Okey, jadi kita tengok dekat sini kita ada beberapa asas yang sama. Okey, x kuasa 2, x kuasa 5, x kuasa 15. Okey, jadi apa hubungan x kuasa 2 dengan x kuasa 5? Darab. Okey, bila macam tu kita boleh terus tambah lah. Sebab bila kita ada asas yang sama, okey, hubungan dia darab, maka kuasa dia tu kita boleh tambah kan. Kalau kita ada bahagi, okey, kalau kita bahagi ataupun pecahan lah ya. Okay. Sekarang kita ada x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 15 pecahan. Jadi kita boleh buat macam ni. Betul tak? So sekarang ni kita nak gabung dua benda ni kan. Okey. Jadi cikgu buat terus ya. Tiga-tiga ni cikgu buat terus. So kita akan dapat x 2 dengan 5 tu kita kena tambah. Sebab hubungan dia darab. Okey. 2 tambah 5. Kemudian kita kena tolak dengan 15. Sebab dia per dengan 15 kan. Okey, y pula. Y sama. Okey, kita ada y kuasa 4 dekat sini. Y kat sini kuasa 1 lah. Lepas tu bahagi dengan y kuasa 5. Jadi kita dapat y 4 tambah 1 tolak 5. Okey. So, pada masa yang sama, 16 per 32, cikgu boleh kecilkan dia. Jadi, kita akan dapat 1, 2 dekat sini. So, kita akan dapat 1 per 2. 2 tambah 5 tolak 15. Kita akan dapat x kuasa negatif 8. Okey, y 4 tambah 1, 5. 5 tolak 1, 0. Okey, so y kuasa 0, 1 kan. Okey. Jadi ini kita akan tulis 1 nanti. X kuasa negatif 8, kita boleh tukarkan dia dalam bentuk indeks yang positif. Okey. Kita dapat macam inilah nanti. Okey. Jadi kita dapat 2x kuasa 8. Okey, jawapan dia. Y tu dah hilang lah. 1 kan, sebab 1. So 1 pun tak perlu tulis lah. Jadi itu sahaja untuk contoh ini. Kita rasa macam banyak je dia punya soalan kan. Macam is complex soalan dia. Tapi mudah sahaja. Okey, itu sahaja.